Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan kertas kerja CTU Kod 554 berkenaan tajuk cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dan pelbagai peradaban. Kertas kerja ini disediakan untuk Madam Farahin Afzal binti Mazlan. Pertama sekali, sebelum kami membentangkan kertas kerja ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya, Wan Muhammad Aiman bin Rosli. Yang kedua, Muhammad Norman bin Abdul Halim. Yang ketiga, Siti Nur Atirah binti Ahmad Suhaili. Yang keempat, Siti Nur Ain binti Azmi. Yang kelima, Nur Fatmin Dalili binti Ahmad Rifki. Dan yang terakhir, Nurain Nabila binti Bobby Herman. Pengenalan. Media berperanan penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Kewujudan internet membantu mempercepatkan proses penyampaian berita dan segala maklumat lama serta baru. Media sosial juga berperanan menjadikan masyarakat Malaysia lebih peka kepada keadaan sekeliling dan mengeratkan hubungan sesama individu. Penyebaran maklumat secara meluas dan murah telah memberi satu entiti kepada internet, iaitu sebagai penyebar berita palsu atau kabar angin. Penggunaan internet dalam soal ini amat ketara, terutamanya oleh golongan yang mahu melihat kemusnahan sebuah negara. Penyebaran kabar angin amat berkesan melalui internet kerana penggunaannya yang meluas dan mudah, terutamanya di kalangan remaja. Seterusnya, kemunculan media sosial yang berkembang pesat juga telah mengubah gaya hidup dan rutin kehidupan masyarakat. Kemudahan yang semakin canggih menyebabkan seseorang dapat mengaksesnya bukan hanya menerusi penggunaan komputer mudah alih, tetapi menerusi telefon pintar yang turut dilengkapi kemudahan melayari internet. Media sosial telah disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Maklumat dan berita palsu tersebut mengandungi unsur penipuan, mengapi-apikan sentimen perkauman dan memfitnah seseorang untuk menjatuhkan maruah dan reputasi dan sebagainya. Penggunaan internet telah menyebabkan penyebaran maklumat menjadi lebih luas dan murah sehingga memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan masyarakat kini. Kita pergi pada penyataan masalah. Pada era globalisasi yang semakin menuju kemajuan hari demi hari ini, boleh dilihat dan tidak dapat dinafikan bahawa dunia teknologi telah berkembang pesat. Kemajuan sains dan teknologi ini telah memberikan impak yang besar ke atas kehidupan harian kita tanpa mengira umur, jantina atau kaum. Antara masalah yang dihadapi sebagai pengguna internet adalah berkaitan dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial dalam kalangan masyarakat digital. Mengikut perkembangan tahun demi tahun ini, pengaruh penggunaan internet terhadap kehidupan harian seseorang individu itu boleh memberikan kesan positif atau negatif. Ini juga bergantung kepada tanggungjawab mereka untuk menggunakannya dengan cara dan etika yang betul. Pada masa kini, masyarakat lebih banyak bergantung kepada maklumat-maklumat yang tersebar di internet daripada fakta-fakta yang telah sedia ada di dalam media cetak seperti surat, khabar dan juga buku rujukan. Maklumat digital yang sentiasa berkembang di laman-laman sesawan ini sebahagiannya boleh dimanipulasi untuk membuahkan maklumat palsu. Kajian ini tidak dijalankan Sekiranya kajian ini tidak dijalankan dan langkah pencegahan tidak dilaksanakan, maka isu penyebaran maklumat palsu ini akan tersebar sehinggakan pada satu tahap nanti ia tidak dapat dikawal lagi. Objektif kajian ini pula adalah impak penyebaran berita palsu di media sosial. Menjadi isu pertama yang banyak dibincangkan, maklumat utama kajian dilakukan adalah untuk mengenal pasti kesan-kesan yang telah berlaku disebabkan tersebarnya maklumat palsu. Seterusnya adalah melihat pemikiran pengguna internet mengikut rangka umur. Jelas pada masa kini, cara pemikiran sebuah komiti itu pasti berbeza mengikut rangka umur. Hal ini kerana terdapat jurang generasi yang besar yang telah memutuskan beberapa cara pemikiran daripada generasi lama dan juga generasi baru. Akhir sekali adalah cara penyelesaian menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Bagi membantu untuk membantras Akhir sekali adalah cara penyelesaian menurut perspektif etika dan pelbagai peradaban. Bagi membantu untuk membantras kes jenayah penyebaran berita palsu ini untuk kekal berkuasa, cara penyelesaian yang berkesan haruslah dibincangkan supaya isu ini tidak akan mendatangkan kesulitan yang lebih besar pada masa akan datang. Lokasi kajian ini telah dijalankan di Universiti Tun Hussein Malaysia atau lebih dikenali sebagai UTHM. Universiti ini merupakan sebuah universiti awam di Batu Pahat, Johor. Kajian ini telah dijalankan oleh Kumpulan Fokus Pembangunan Masyarakat, Budaya dan Ekonomi, Jabatan Sains Sosial, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum UTHM. Kumpulan Fokus merujuk kepada sebuah kumpulan penyelidikan yang melaksanakan kajian dalam kumpulan kecil dalam bidang tertentu di bawah pengurusan fakulti. Objektif kumpulan ini ditubuhkan adalah untuk meningkatkan minat dan kesedaran serta pentingnya melakukan penyelidikan. Mereka juga memastikan semua staf yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan, perundingan, pengujian dan pengkomersilan mengikut kumpulan penyelidikan yang bersesuaian dengan mematuhi peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan. Kajian.
Pada era globalisasi ini, media sosial telah menjadi teknologi yang diguna pakai oleh semua masyarakat tidak kira umur, jantina dan kaum. Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (NCMC) menunjukkan sehingga Disember 2018, negara kita mempunyai 28.7 juta pengguna internet yang merupakan 87.4% daripada jumlah penduduk seluruh negara. Kemajuan sains dan teknologi ini telah membawa pengaruh kepada ketamadunan manusia zaman sekarang dan juga mempunyai kesan positif dan negatif. Kajian yang telah dijalankan ke atas 150 orang warga UTHM Kampus Pekoh iaitu terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi bertujuan untuk mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap penyebaran berita dan maklumat melalui media sosial terhadap pembinaan etika dalam kalangan masyarakat. Kajian ini telah dijalankan melalui borang soal selidik melalui Google Form. Hasil kajian yang telah dilakukan telah didapati bahawa pembinaan etika merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam penyebaran berita dan maklumat melalui media sosial supaya medium ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat dari semasa ke semasa. Bagi mengelakkan perkara ini terus-terusan berlaku, pembinaan etika dalam kalangan masyarakat mesti dijalankan supaya setiap individu dapat memastikan maklumat tersebut adalah benar, berfakta dan berinformasi sebelum ianya disebarkan kepada orang ramai. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kajian literatur dan metodologi kajian. Kaedah metodologi kajian yang digunakan dalam artikel ini adalah bersesuaian dengan kajian yang dijalankan. Metodologi yang betul adalah penting untuk menyokong kenyataan dalam artikel yang dikaji kerana pembaca akan merujuk pada sumber penyelidikan yang dibuat oleh pengkaji. Kaedah metodologi yang dibuat oleh pengkaji artikel tersebut adalah kaedah pengutipan data daripada sumber bahan bacaan yang sah dan dipercayai iaitu dalam mangsa sawang, dalaman web serta bahan bacaan secara fizikal seperti buku-buku yang berdaftar serta isi kandungan yang sahih. Baiklah, untuk jaminan keyakinan data artikel yang dikaji, pengkaji telah menggunakan kaedah pendekatan kajian perpustakaan dan analisis dokumen yang bersesuaian bagi memastikan kandungan maklumat tambahan yang ingin disampaikan adalah tepat. Dalam kaedah perpustakaan ini, pengkaji telah membahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, pengenalan mengenai kajian. Yang kedua, huraian mengenai cabaran berita palsu dalam masyarakat digital yang merangkumi dan menerangkan konsep berita palsu dalam kajian tersebut. Yang ketiga, perbincangan mengenai penyelesaian yang perlu diambil bagi mengatasi masalah tersebut menurut perspektif etika dan pelbagai peradaban. Dan yang terakhir, menghasilkan satu kesimpulan tentang isu yang dikaji. Baiklah, untuk kaedah seterusnya, pengkaji telah menggunakan kaedah analisis teori dan sistematik kaedah dengan teliti. Dalam kaedah ini, pengkaji menggunakan 3 konsep iaitu konsep paradigma, model teori, dan teknik kuantitatif dan kualitatif. Pengkaji telah membuat rujukan daripada pelbagai bahan bacaan. Seterusnya, kaedah pengumpulan data menggunakan instrumen soal selit juga telah digunakan oleh pengkaji. Dalam kaedah ini, pengkaji telah memilih seramai 150 orang responden yang mempunyai ciri-ciri seorang belia atau remaja yang berumur 18 tahun hingga 25 tahun ke atas. Seterusnya, pengkaji menghuraikan maklumat yang diperolehi dengan tepat dan sangat baik serta tidak mempunyai maklumat yang tidak benar. Okey, bagi langkah yang diambil pengkaji untuk mengesahkan informasi, pengkaji menggunakan kaedah pendekatan kajian perpustakaan dan analisis dokumen bagi mengumpulkan maklumat atau kandungan. Pertama, pengenalan mengenai kajian pada bahagian yang pertama. Yang kedua, huraian mengenai cabaran berita palsu dalam masyarakat digital yang merangkumi dan menerangkan konsep berita palsu dalam kajian tersebut. Yang ketiga, perbincangan mengenai penyelesaian yang perlu diambil bagi mengatasi masalah tersebut menurut perspektif etika dan dari pelbagai peradaban. Yang keempat, menghasilkan satu kesimpulan tentang isu yang dikaji. Pengkaji turut membuat rujukan daripada pelbagai bahan bacaan dan pelbagai bahan rujukan ilmiah bagi memastikan setiap maklumat yang ingin disampaikan adalah benar dan sahih. Yang terakhir, mengambil langkah dengan melakukan kaedah pengumpulan data menggunakan instrumen soal selidik bagi memantapkan lagi maklumat dan kandungan yang ingin disampaikan. Terima kasih. Seterusnya adalah berkaitan dapatan kajian, perbincangan tentang dapatan kajian yang didapati oleh pengkaji iaitu terdapat 2. Pertama, demografi responden dan yang kedua kajian daripada borang soal selit. Bagi demografi responden terdapat 4 iaitu jantina responden, umur responden, etnik dan juga pendidikan. Seterusnya melalui borang selit 4 juga info berkaitan pandemik COVID-19 yang disebar secara berluasa. Kemudian situasi ketidaktentuan politik negara yang disebarkan melalui media sosial yang menjejaskan ketenteraman awam. Seterusnya pengisytiharan cuti umum Malaysia sempena pelantikan Perdana Menteri baharu yang telah mengelirukan masyarakat. Dan yang terakhir, penyalahgunaan jalur lebar atau internet untuk penyebaran berita palsu yang dapat membahayakan keselamatan negara. Okey, kita dapat lihat di sini merupakan ini merupakan jadual. Okey. Seterusnya secara keseluruhannya.
terdapat pelbagai impak buruk di atas penyebaran berita palsu melalui media sosial. Seterusnya, berita palsu telah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara dan menimbulkan pelbagai isu sensitif yang menyebabkan perpaduan negara terjejas. Yang ketiga, masyarakat yang beretika haruslah tidak mempercayai berita palsu dan menjadi batu api, sebaliknya menunggu berita yang sah. Dan yang terakhir, dengan adanya masyarakat yang beretika, mereka dapat memikirkan perkara yang baik dan buruk sebelum menyebarkan apa-apa berita atau maklumat. Kesimpulannya, pengaruh media massa berbeza-beza terhadap setiap individu. Hal ini disebabkan kerana adanya perbezaan corak pemikiran, perbezaan sifat yang terkesan pada pengambil sikap. Impak yang dibawa akan mempengaruhi dari segi aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Oleh itu, kita haruslah mengetahui undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negara masing-masing supaya penggunaan media sosial dengan cara yang betul dan bijaksana dapat mengelak terjebak dengan penyebaran berita palsu dalam masyarakat digital kini. Seterusnya, penggunaan media sosial yang beretika mestilah mengetahui bahawa setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan melalui media sosial adalah dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Setiap pengguna atau iaitu masyarakat yang terdiri daripada ibu bapa maupun anak-anak dan juga kerajaan haruslah bersama-sama berganding bahu menyelesaikan isu ini dengan melahirkan pengguna media sosial yang beretika. Hal ini kerana supaya penggunaan media sosial mendapat lebih informasi tentang isu ini dan sedar kesan bahaya daripada penyalahgunaan berita palsu di media sosial.